Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang coronavirus dan cakap pengenalan kepada tajuk kami, iaitu nasib golongan miskin di bandar semasa COVID-19. Okey, terlebih dahulu kita akan terangkan sedikit sebanyak tentang COVID-19. Okey. Sebelum ini COVID-19 ni telah berlaku bermulanya pada Disember 2019 dan dikenali sebagai coronavirus 2019 dan singkatannya adalah COVID-19 bersempena telah berlaku pada 2019. Okey, selepas itu wabak ini bermula pada awal-awal bermulanya di Wuhan, China. Okey, lepas tu telah tersebar ke seluruh global menyebabkan WHO mengistirafkan sebagai pandemik pada virus tersebut dan telah diisytiharkan pada 11 Mac 2020 atau 2020 pada tahun ini. Okey, bagaimana simptom-simptom coronavirus adalah virus ni kebanyakan dia terjadi dia menyerang saluran pernafasan manusia, iaitu dengan cara sama dengan influenza seperti sesama apa semua tu, melalui titisan pernafasan iaitu bersin atau batuk. Gejala ni tidak spesifik tapi boleh dikenal pasti apabila seseorang itu demam, batuk, keletihan, sesak nafas atau sakit otot. Hal ini apabila berlaku semakin teruk menyebabkan ia akan menyerang kepada radang paru-paru dan menyebabkan sindrom kesukaran bernafas dan boleh menyebabkan kematian. Dan kematian ini daripada kes ini sangat tinggi dan saya cakap menjadi sejarah dalam dunia global. Virus ini telah menyerang dan menyebabkan kematian yang sangat tinggi. Okey, oleh itu pandemik coronavirus telah memberi atau meninggalkan kesan yang sangat sangat tinggi atau sangat teruk kepada sosioekonomi global termasuk Malaysia. Hal ini kerana pandemik, virus ini adalah pandemik telah berlaku ke seluruh global dan menyebabkan aktiviti ekonomi sosial tidak dapat dijalankan seperti sedia kala. Hal ini kerana menteri-menteri terpaksa mengambil langkah dengan memperkenalkan pergerakan kawalan iaitu PKP, dan pergerakan ini mengikut SOP, dan perkara ini telah memberi kesan sangat tinggi terutamanya kepada ekonomi, pendidikan, swasta, lepas tu perindustrian, kerana mereka tidak boleh bekerja, tak boleh keluar daripada rumah, tak boleh menjana ekonomi. Perkara ini telah memberi kesan yang sangat teruk terutamanya kepada golongan miskin di bandar. Mereka ini umpama makan pagi, kais petang, makan petang, sebab pendapatan mereka tak adalah banyak sangat. Sebab macam orang cakap, ada yang berpendapat pendapatan 3,000 sebulan adalah masih miskin yang mana tinggal di bandar berbanding dengan utamanya Kuala Lumpur, Johor Bahru, tempat-tempat yang kos hidup sangat tinggi. Okey, hal ini kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif langkah pencegahan untuk mengawal sekaligus merawat pesakit dengan langkah yang terbaik. Okey.
Nasib golongan miskin bandar ketika COVID-19. Golongan berpendapatan rendah merupakan kumpulan yang paling terkesan pada masa kini. Realitinya, mereka telah lama terkesan disebabkan oleh kos sara hidup yang semakin meningkat, ditambahkan lagi dengan isu-isu ekonomi seperti jaminan pekerjaan dan pembangunan serta pendidikan anak-anak mereka. Antara kesan atau nasib yang dialami oleh mereka semasa COVID ialah masalah kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan ini berpunca apabila masalah ekonomi melanda negara. Hal ini disebabkan oleh banyak sektor ekonomi yang terpaksa ditutup semasa tempo COVID-19. Golongan pekerja di kawasan bandar terpaksa diberhentikan disebabkan ketidakmampuan majikan untuk membayar gaji mereka. Satu kajian yang telah dijalankan menunjukkan sekiranya COVID berterusan sehingga hujung tahun, maka dianggarkan lebih daripada 100.000 orang pekerja akan diberhentikan dan hilang pekerjaan. Antara pekerja yang banyak terkesan dan diberhentikan adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam sektor ekonomi seperti pelancongan, yang mana merupakan sektor yang paling terjejas ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nik Fatin Farafisha binti Muhammad Zamri. Nombor kad matrik D2017-107-8682. Nasib golongan miskin bandar akibat COVID-19 adalah kehilangan sumber pendapatan. Gara-gara wabak COVID-19 yang melanda dunia, ramai penduduk di setiap negara, khususnya golongan miskin bandar, menerima tamparan yang hebat. Pelbagai cabaran dan dugaan terpaksa mereka hadapi demi meneruskan kelangsungan hidup di saat pandemik ini. Jadi kita akan membincangkan dengan lebih lanjut mengenai nasib golongan miskin bandar akibat daripada COVID-19. Nasib golongan miskin bandar akibat COVID-19 ini adalah kehilangan sumber pendapatan. Mereka sudah semestinya sedang berada dalam fasa kemelut ekonomi yang dahsyat apabila mereka terpaksa kehilangan pekerjaan yang membawa kepada hilangnya sumber pendapatan. Jika sebelum ini mereka sudah mengalami masalah kewangan kerana kos sara hidup tinggi yang di bandar di samping sumber pendapatan yang kecil, namun kali ini mereka diuji lagi dengan masalah yang lebih rumit. Kehilangan sumber pendapatan merupakan suatu mimpi ngeri bagi setiap individu, khususnya golongan miskin bandar. Kos sara hidup yang tinggi di bandar menyebabkan kehidupan golongan ini menjadi sukar apabila mereka kehilangan sumber pendapatan. Akibat daripada hilangnya sumber pendapatan, mereka terpaksa mencatu bekalan makanan. Lebih teruk lagi, ada yang sanggup untuk melakukan pinjaman wang segera demi mendapatkan wang untuk membeli barangan keperluan. Golongan miskin yang paling terjejas adalah golongan muda yang sudah berumah tangga. Golongan ini masih menghadapi masalah kewangan yang tidak stabil. Ibu bapa sudah tentu berasa gelisah dan sedih memikirkan nasib diri dan keluarga yang di bawah tanggungan mereka. Pelbagai perkara yang bermain di minda dan sudah tentunya mereka akan berfikir untuk mencari jalan lain bagi mendapatkan rezeki. Belah ihsan dan bantuan dari pelbagai pihak yang tampil untuk membantu sudah tentu merupakan suatu kesyukuran bagi mereka. Golongan miskin bandar yang tinggal di rumah sewa akan berdepan dengan masalah yang lebih teruk apabila tidak mampu menjelaskan sewa rumah akibat daripada kehilangan sumber pendapatan ini. Mereka bernasib baik jika tuan rumah mampu untuk bertoleransi, namun jika perkara yang sebaliknya berlaku,
Mereka terpaksa keluar daripada rumah tersebut. Jadi di saat-saat genting seperti ini, jasa baik dan keperikemanusiaan sesama manusia adalah amat dihargai dan diperlukan agar kita semua mampu untuk menghadapi dugaan yang menimpa. Dengan kerjasama daripada semua pihak, tidak mustahil kita akan mampu bangkit lagi seperti sedia kala. Sekian, terima kasih. Nasib golongan miskin pada ketika pandemik COVID-19 adalah mereka mengalami pengangguran terutamanya di negara India. Menurut data terbaru dari Indian Employment Think Tank, setelah sekatan dilaksanakan untuk mengekang penyebaran virus, kadar pengangguran melambung tinggi. Menurut data dari Pusat Pemantauan Ekonomi India iaitu CMIE swasta, kadar pengangguran di India kini berada pada paras tertinggi iaitu 27.1% dan sebanyak 122 juta orang India menganggur pada bulan April. Namun, pihak berkuasa menghadapi dilema dalam memerangi wabak tersebut dan menyelamatkan ekonomi. Setelah memasuki bulan April, kadar pengangguran di India mencapai 23.5% dan keadaan ini merupakan peningkatan yang ketara berbanding dengan 8.7% pada bulan Mac. Pengekatan wabak ini telah menghentikan kebanyakan aktiviti ekonomi kecuali untuk perkhidmatan asas seperti hospital, farmasi dan juga bekalan makanan. Pekerja pertanian terdesak, terutamanya pekerja bergaji harian. Mereka terpaksa melarikan diri ke mana sahaja dan juga ke bandar ataupun ke kampung halaman dengan berjalan kaki. Keadaan ini terdapat di mana-mana sahaja media seperti di rancangan televisyen dan juga surat khabar. Pekerjaan tidak rasmi di India menggunakan 90% tenaga kerja dan mereka menanggung beban penutup pembinaan dan penangguhan pengangkutan awan di bandar. Namun, perintah berkurung yang berpanjangan ini dan penutupan korporat yang berterusan serta tidak pasti masa berkurung yang tamat, jadi mereka yang mempunyai pekerjaan tetap juga terpengaruh dengan keadaan ini. Seterusnya, syarikat-syarikat besar India dalam berbagai industri termasuk media, penerbangan, runcit, hotel dan kereta telah mengumumkan pemberhentian besar dalam beberapa minggu terakhir. Pakar meramalkan bahawa banyak PKS mungkin ditutup sepenuhnya. Dari 122 juta penganggur, 91.3 juta adalah peniaga kecil dan pekerja. Namun, sebilangan besar pekerja bergaji iaitu sekitar 17.8 juta dan pekerja sendiri iaitu sekitar 18.2 juta juga kehilangan pekerjaan. Dan statistik menunjukkan bahawa angka pengangguran di India adalah 4 kali ganda daripada Amerika Syarikat. Tetapi bagi Amerika Syarikat dan China iaitu dua ekonomi terbesar di dunia juga mengalami keadaan pengangguran yang tidak baik. Menurut statistik dari Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Syarikat, kadar pengangguran sebenar di Amerika Syarikat pada awal Mei tahun 2020 telah melebihi 22% dan juga mencapai 25% setanding dengan kemurungan yang besar. Kadar pengangguran rasmi yang diumumkan oleh China adalah kadar pengangguran dalam tinjauan bandar China meningkat kepada 6.2% pada bulan Februari dan data kadar pengangguran turun kembali kepada 5.9% setelah wabak pada bulan Mac mereda. Tetapi pada bulan April, mesyuarat Politburo Jawatankuasa Pusat CPC pertama kali menyebut tentang tugas melindungi pekerjaan dan perhidupan rakyat.
Beberapa media mengatakan bahawa kadar pengangguran China setinggi 20% yang disebabkan oleh wabak ini dan jumlah pengangguran setinggi 200 juta. Ahli ekonomi terkenal China iaitu Lin Shulei mengatakan bahawa angka pengangguran rasmi China tidak sesuai dengan penurunan mendadak dalam berbagai penunjuk ekonomi. Kadar pengangguran sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi daripada data rasmi. Namun, beliau juga menunjukkan bahawa China mempunyai syarat kebangsaan yang istimewa. Contohnya, kadar pengangguran dalam tinjauan bandar tidak benar-benar menggambarkan masalah pengangguran pekerja pertanian yang besar. Apabila ada pekerjaan di bandar, pekerja pertanian dikira sebagai pekerja. Setelah kehilangan pekerjaan di bandar, pekerja pertanian ini dapat kembali ke luar bandar untuk menjadi petani dan mereka tetap dapat bekerja dalam kedua-dua keadaan tersebut. Banyak pekerja pertanian dapat mengatakan bahawa tidak ada masalah pengangguran secara statistik. Jadi ini adalah nasib golongan miskin di bandar. Nasib golongan miskin bandar semasa COVID-19 dari segi pendidikan. Penutupan sekolah disebabkan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP turut memberi kesan kekurangan kepada pembangunan pendidikan anak-anak miskin bandar. Hal ini demikian kerana kekurangan bahan bacaan dan akses pendidikan menggunakan teknologi menyebabkan anak-anak golongan miskin bandar terutamanya akan ketinggalan dalam kemajuan pendidikan. Tambahan pula, hal ini pastinya turut mendatangkan kesukaran kepada anak-anak golongan miskin bandar untuk melengkapkan kerja sekolah kerana kekurangan akses internet dan teknologi. Sebaliknya, berbeza pula dengan anak-anak kumpulan kelas ekonomi M40 dan T20, mereka berkemampuan untuk memanfaatkan kemudahan pendidikan dalam talian dan kelengkapan bahan bacaan dapat membantu pembangunan pendidikan anak-anak mereka sewaktu PKP. Laporan kanak-kanak pinggiran UNICEF mendapati sebanyak 31% remaja di bawah umur 18 tahun tidak mempunyai bahan bacaan di sekitar projek perumahan rakyat PPR sekitar Lembah Kelang. Peratusan remaja yang dianggarkan tidak mempunyai bahan bacaan ini adalah datang daripada latar belakang ibu dan bapa yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah. Risiko anak-anak miskin bandar untuk berhenti sekolah dan tercicir dalam pendidikan amat tinggi sekiranya keluarga mereka berhadapan dengan masalah ekonomi akibat COVID-19 kerana tidak mampu menampung pendidikan anak-anak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bincang tentang masalah emosi yang dihadapi oleh masyarakat miskin bandar ketika zaman pandemik iaitu zaman COVID-19. Okey, masalah emosi dikira pasti menjadi isu utama kesihatan mental rakyat pada ketika ini, terutamanya sejak negara menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan negara kita, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, berdasarkan 8,380 panggilan telefon yang diterima pihaknya setakat ketika tarikh 18 Mei 2020 ini, 46.8% berdepan masalah ini. Selain tekanan perasaan, mereka turut bimbang dan marah disebabkan oleh pelbagai faktor sosial seperti masalah pendapatan dan kewangan serta perselisihan dengan keluarga. Okay, menurut perunding Psychiatry Sunway Medical Center Velocity, Dr. Kim Wei Jin berkata, setiap perubahan yang berlaku dalam kehidupan boleh memberi tekanan sehingga menyebabkan individu mengalami kebimbangan dan kemurungan. Adalah perkara biasa untuk seseorang individu itu mengalami gangguan ketidakstabilan emosi dan kerisauan
serta kebimbangan yang sederhana dalam kehidupan seharian mereka. Bagaimanapun, jika gangguan ini kerap berlaku dan berlanjutan akan menjejaskan tidur, yang mana akan menyebabkan terjejasnya kualiti tidur dan selera makan serta keupayaan untuk berfungsi dan keseronokan melakukan sebarang aktiviti ini. Berkemungkinan tanda masalah kesihatan mental yang lebih serius. Komunikasi berkesan amat penting supaya pesakit dapat mengetahui masih ada yang mengambil berat tentang dirinya dan bersedia membantu mengurangkan masalah yang mereka alami. Kanak-kanak juga turut terkesan dengan penularan COVID-19 ini, serta ketika berlakunya fasa perintah kawal pergerakan ini, yang mana mereka tidak mampu untuk menjalani aktiviti harian mereka seperti yang dahulu. Dalam pada itu, masyarakat yang merupakan miskin bandar berdepan dengan pelbagai isu emosi seperti risau, gemuruh serta tekanan perasaan. Perkara ini mampu membuat masyarakat cemas dan ramai mula membuat pembelian panik, terutama bekalan makanan, dan juga yang terjejas teruk semestinya penduduk miskin bandar ini kerana bekalan makanan yang mereka yang mempunyai harga berpatutan telah kehabisan stok. Jadi itu boleh mengganggu tekanan emosi yang mereka hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irdina binti Zulkifli. Hari ini akan membentangkan tentang tekanan emosi yang penduduk miskin bandar alami ketika zaman pandemik ini, iaitu ketika sebarnya virus COVID-19. Sekian, terima kasih. Kesimpulan kepada tugasan ini adalah cakap kerajaan telah berjaya mengawal kes COVID-19 daripada terus meningkat sehingga kepada angka 1. Tahniah dan syabas kepada Kementerian Kesihatan dan frontline yang terlibat kepada pengawalan dan pengawalan dan langkah yang telah diperkenalkan oleh kerajaan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan di negara kita adalah PKP, seterusnya PKPB, dan sekarang adalah PKP telah habis. Tapi cakap kehidupan yang baru kita adalah terpaksa mengikut SOP kerana ia adalah langkah yang terbaik dengan norma yang baru seperti pakai topeng apabila tidak sihat dan sebagainya, dan sentiasa membasuh tangan, dan yang cakap kurangkan berada di tempat awam apabila ketika perlu sahaja. Oleh ini kerana kita dapat mencakap berjaya ni. Oleh itu langkah kerajaan untuk menangani nasib golongan miskin di mana ini adalah kerajaan telah memperkenalkan bantuan BSH sebanyak 1,000 kepada yang gaji daripada 4,000 ke atas dan 1,600 kepada gaji yang 4,000 ke bawah. Hal ini telah membantu mereka sekaligus dapat mengurangkan beban kehidupan mereka, terutama walaupun mereka cakap hutang-hutang terpaksa mereka tangguhkan, dan kerajaan telah memperkenalkan langkah-langkah tersebut. Syukur alhamdulillah kita telah hampir berjaya, dan cakap syabaslah kepada frontliner kita. Terima kasih kerajaan Malaysia dan pihak yang terlibat. Okey, sekian sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.